Hans, Yeah. are you ready for the game? Of course ready. Remember, he owe me 10-second car. Make sure you come back to me. Always. I got no friends, but I got family. Honda family. Family Mart. Industri automotif Malaysia ni memang unik. Kalau kita tengok, setiap tahun kita menjual sekitar 500 ke 600 ribu buah kereta. Tetapi, walaupun nombor tu nampak besar, sebenarnya jumlah jualan dia 60% adalah kereta tempatan, iaitu Proton dan juga Pro 2. Cuma 40% baki tadi dikongsi oleh semua jenama-jenama lain yang ada dekat Malaysia. Di mana kedudukan Honda Malaysia? Okey, daripada 2015 sampai 2020, Honda Malaysia merupakan non-national brand paling laris dekat Malaysia 6 tahun berturut-turut. Okey, bayangkan pada 2012 kat mana Honda Malaysia ni? Kedudukan jualan dia tu di bawah jenama Nissan. Nissan lagi banyak jual daripada Honda pada 2012. Pada hari ini, kita nak tengok macam mana Honda yang dulu boleh jadi laris seperti sekarang. Bangsa-bangsa mekanika pun, ramai juga kan yang minat Honda. Okey, hari ini kita nak tengok faktor-faktor yang menyebabkan orang Malaysia ni dia suka dengan brand kereta Honda. Pertama ialah image. Kalau kita ingat pada zaman 90-an dulu, kereta-kereta tengah mahal dan kereta Honda pun mahal. Tetapi kereta Honda pada masa itu tahu tak dia bawa image apa? Image sport, image gaya, image Jepun, image premium. Dan pada masa itu tak ramai mampu untuk membeli kereta Honda sebab pilihan produk dia sikit. Okey, dengan pilihan yang tak banyak ni, sekaligus menjadikan kereta Honda ni dia nampak eksklusif. Menjelang tahun 2000, okey, masa ni Honda Malaysia dia dah start explore benda baru. Dia perkenalkan lebih banyak produk. Contohnya ada City, ada Jazz, ada Freed, ada Honda Stream, ada Odyssey, ada apa lagi, Civic Hybrid, dan first time juga Honda bawa masuk Type R FD2R. Nampak? Produk-produk yang saya sebutkan tadi, model-model Honda tu dia lebih nampak eksklusif dan menampakkan image yang lebih premium lah orang kata. Tapi sebenarnya adakah Honda yang murah? Ada, kereta Honda yang murah ada dekat luar negara. Contohnya macam Honda Brio, saiz dia lebih kurang MyV macam tu lah. Tapi kenapa Honda Malaysia tak bawa masuk? Yang ini kami rasa sebab memang dia nak kekalkan image dia tadi, image Honda yang premium dan eksklusif tadi. Yang kedua, quality dan reliability. Kita memang tahu pembuat kereta Jepun ni dia memang pandai buat kereta yang tahan lasak, tahan lama, reliable, termasuklah Honda. Tetapi kejayaan dia buat kereta-kereta yang reliable ni bukannya datang semalam. Dia dah lama, dah berpuluh tahun dulu. Dia kena buktikan tu daripada zaman Civic First Gen, Accord zaman Cikgu, tahun 70-an, tahun 80-an. Jadi model-model ini kalau kita tengok masih orang pakai sehingga ke hari ini. Dan itu membuktikan satu perkara, kereta Honda ni memang tahan lasak dan juga reliable. Ada satu benda lagi ni, service center. Kalau kita ada kereta yang bagus tapi after sale ke laut pun tak boleh juga. Jadi inilah kekuatan Honda Malaysia. Dia ada service center yang almost ada dekat mana-mana sekalipun. Dia memberi kesenangan kepada sesiapa saja yang membeli Honda ni dekat Malaysia. Sebagai contoh tu dekat Kota Baru, dia punya Honda 4S tu, ya ampun, besar betul. Dan kalau katakan kereta tu dah habis warranty sekalipun, sebenarnya kereta-kereta Honda ni siapa-siapa pun boleh repair. Pomen bawah pokok pun boleh repair. Kereta ni bukan saja senang repair, tapi tu spare part dia ada banyak. Ada baru, ada second hand, ada recon, ada half cut. Jadi bila digabungkan ni semua, kereta tahan lama, boleh repair, senang, murah. Apa? Dia menjadikan second hand value kereta Honda ni tinggi. Dan itu membawa kita ke faktor yang ketiga, iaitu resale value. Kalau tuan-tuan tak percaya, cubalah cek harga market Honda Jazz first model, Honda Jazz GD tu. Dah cek? Dah buka mudah? Belum? Okey, kemudian cek pula berapa harga terpakai Honda Civic FD.
Dah check? Tengok berapa harga dia. Nak lagi terkejut? Cuba check harga Honda Civic EG 2 pintu. Kereta dah 2-30 tahun tu. Tinggi kan harga dia kan? Macam tak munasabah kan? Okey, itulah dia resale value kereta Honda yang sememangnya kita tak nafikan lebih tinggi berbanding brand-brand lain. Kenapa penting sangat resale value ni? Dia macam ni. Majoriti orang Malaysia ni bila beli kereta dia akan loan maksimum 9 tahun. Dekat situlah pentingnya ada resale value pada kereta. Sebab kita tak tahu, mungkin selepas 5 tahun, okey, kita beli kereta baru, lepas 5 tahun kita rasa kita nak jual kereta tu, nak trade in, nak ambil kereta yang mungkin lagi besar sikit. Okey, kalau resale value dia bertahan dan tinggi, selepas 5 tahun kita dah ada cash value dekat kereta tu, mungkin dah boleh trade in terus, dapat duit sikit kan. Tapi kalau kereta tu resale value dia teruk, lepas 5 tahun pun tak boleh, kena top up lagi. Faktor yang keempat, iaitu yang ini ramai yang tak sedar, awareness ataupun kesedaran. Sebenarnya kalau kita tengok manufacturer dekat Malaysia ni, tak ada brand yang sebaik Honda untuk menghantar mesej. Macam mana? Contohnya dia nak bagi mesej tu menerusi teknologi. Macam mana tu? Kalau anda masih ingat, Honda yang pertama memperkenalkan teknologi hybrid dekat Malaysia. Kalau kita ingat dulu, dia pernah buat hybrid dekat first model dia, iaitu Civic Hybrid. Lepas Civic Hybrid apa? Dia perkenalkan pula Jazz Hybrid, kemudian ada City Hybrid, kemudian ada tu HRV Hybrid. Dan yang paling latest, okey, dulu dia pakai hybrid, dia panggil IDCD yang dulu. Yang sekarang lagi maju, dia panggil IMMD, iaitu Intelligent Multi Mode Drive, yang ada dekat tu Honda City yang paling baru tu, Honda model City RS. Kesedaran apa lagi? Pasal safety. Dia macam ni. Honda Malaysia ni merupakan salah satu daripada pengeluar kereta mass production daripada Jepun yang memperkenalkan teknologi keselamatan generasi baru yang lengkap. Apa dia? Honda Sensing, yang diperkenalkan pada setengah model Honda yang dijual dekat Malaysia. Ada lagi, dia perkenalkan features-features baru. Contohnya macam tu, Honda Lane Wash. Kalau siapa peminat Jazz khususnya, mesti tahu salah satu keistimewaan Jazz, iaitu tu Magic Seat dekat belakang tu. Dan yang terbaru, yang paling terkini, teknologi enjin kecil dia 1.5 turbo, VTEC turbo tu. Kalau anda nak tahu 1.5 punya enjin VTEC turbo tu, dia punya power sama dengan 2.4 liter enjin biasa. Ada lagi, dalam isu beg udara tak kata, Honda Malaysia merupakan pihak yang sangat proaktif. Dia macam-macam dia buat announcement tu, dia termasuk buka booth dekat pam minyak, dia encourage orang untuk datang dan juga tukar airbag tu. Dan punya bersungguhnya Honda Malaysia ni, sampai dia panggil semua, even Honda, kalau kereta Honda tu kita tak beli dengan Honda Malaysia, katalah kita beli Honda kereta Recon pun boleh, Honda Malaysia dia tolong tukarkan sekali. Dan kita kena ingat, isu beg udara ni, airbag ni, bukan Honda saja tau, hampir semua brand terkena. Tapi kita boleh nampak siapa yang paling proaktif? Honda kan? Jadi itulah tadi gabungan fakta-fakta yang menyebabkan kereta Honda ni laris dekat Malaysia. Begitulah ceritanya tuan-tuan. Honda Malaysia ni bila dia nak jual kereta, dia akan jual kereta apa yang orang nak. Macam tu. Tapi bila dia dah jual, dia sediakan after sale yang bagus. Bila orang mula membeli, orang semakin percaya. Bila dah ramai orang beli ni, makin ramai lah yang ikut. Okey, tengok, orang ni beli, dia pun ikut. Dan ini meningkatkan kepercayaan ramai orang. Bila ramai yang percaya, makin ramai yang beli. Dan yang lain pun, makin laku lah. Confident lah nak beli brand ni. Okey. Reputation kereta jenama Honda ni melangkaui model dan juga generation. Sebab itu mungkin ada scene yang pelik kalau kita tengok pada pemilik kereta Honda. Contohnya bila orang tu dia pakai Civic FD. Dia jual, dia beli apa? Dia beli FD. Dia jual pula FD tu, dia beli apa? Dia beli pula Civic FC, Civic ketam yang baru tu kan. Begitulah kisah pemilik kereta Honda. Sama juga, dia tak kira Civic pun. Kadang-kadang orang tu beli CR-V. Ada member saya, dia beli CR-V, lepas tu dia jual, dia beli CR-V lagi baru. Keluar lagi baru, dia beli lagi CR-V yang paling baru. Tapi yang paling baru ni, dia paling puas hati sebab dia kata, road tax murah. Kereta pun lagi power, enjin 1.5 turbo je. Sebab itu pada hari ini Honda menjadi jenama non-national nombor 1 di Malaysia. Dia dah pegang title ni 6 kali tuan-tuan. Nak menang mungkin senang, tapi nak mempertahankan kemenangan tu selama 6 tahun bukan senang. Ibarat kita masuk dalam Olimpik, kita menang emas 6 musim, 6 kali berturut-turut. Bukan senang nak buat tuan-tuan, bukan calang-calang tu. Well done, Hans. You are number 1 now. Yes, Dom. Trust you and Honda. Remember, Honda is our family. You know? Okay. Let's go, Hans. Let's go Family Mart by Oden. Oden. Wow, I like it, man.